Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Amir Haziq bin Muhammad Iskandar. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang perbandingan teori kebenaran, struktural, paradigmatik dan performatif. Okey, pertama sekali, kebenaran adalah satu konsep yang abstrak. Apabila kita menyetujui sesuatu perkara, maka kita akan mengatakan perkara itu benar ataupun mengakui perkara itu membawa kebenaran. Manusia mempunyai keinginan untuk mencari pengetahuan dan kebenaran. Pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk mengetahui sesuatu perkara. Di dalam konsep falsafah ilmu, terdapat beberapa cabang yang boleh dibahaskan, iaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi. Dalam perbincangan ini, penekanan dalam salah satu cabang, iaitu epistemologi, yang berkait dengan teori ilmu pengetahuan dapat dikaitkan dengan teori kebenaran. Epistemologi merupakan cabang yang membahaskan segala isu yang menjadi permasalahan kepada ilmu pengetahuan. Perkataan epistemologi ini berasal daripada bahasa Yunani yang terdiri daripada dua suku kata, iaitu episteme yang bermaksud pengetahuan dan logos yang bermaksud hujah atau logik. Secara amnya, epistemologi ini adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara kritis mengenai bagaimana proses pengetahuan boleh diperoleh. Secara ringkasnya, epistemologi turut membahaskan kebenaran pengetahuan di mana ianya berketetapan dengan topik yang saya akan bincangkan pada hari ini, iaitu teori kebenaran pengetahuan. Teori kebenaran merupakan perbandingan mengenai pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Ilmiah adalah mengikut metod yang sistematik, analisis dan pengujian data. Kebenaran adalah satu konsep yang abstrak. Apabila kita mempersetujui sesuatu perkara, maka kita akan mengatakan bahawa perkara itu adalah benar walaupun mengakui bahawa perkara itu membawa kebenaran. Akan tetapi, falsafah mempunyai pelbagai pendapat yang berbeza untuk mendefinisikan kebenaran. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada penghujahan. Teori kebenaran ini terbahagi kepada 5 bahagian, iaitu korespondensi, koherensi, pragmatik, struktural, paradigmatik dan performatik. Namun pada hari ini saya akan menerangkan mengenai struktur, paradigmatik dan performatif. Struktur paradigmatik adalah kebenaran berdasarkan paradigma atau perspektif tertentu dan didukung oleh sekelompok komuniti ilmuwan. Nilai bersama menjadi penentu penting dari perilaku kelompok. Ianya berfungsi sebagai keputusan yang diterima dalam hukum yang tidak bertulis. Teori ini juga diasaskan oleh tokoh falsafah yang terkenal, iaitu Thomas Samuel Kuhn dan Robert Tyrone Frederick. Thomas Samuel Kuhn berpendapat bahawa terminologi adalah kunci yang dipakai dalam ilmu pengetahuan. Manakala Robert Tyrone Frederick pula berpendapat bahawa prinsip-prinsip dasar yang menentukan pelbagai pandangan manusia terhadap dunia. Teori ini dinyatakan benar jika teori tersebut berdasarkan paradigma atau perspektif tertentu dan ada para ilmuwan yang menyedari atau menyokong paradigma itu. Banyak sejarawan dan ahli falsafah sains kontemporari menekankan bahawa sekumpulan fenomena ataupun realiti yang dipilih oleh kumpulan ilmiah untuk uji kaji ditentukan oleh pandangan realiti tertentu yang telah diterima secara a priori oleh kumpulan itu. Pandangan a priori ini disebut paradigma oleh Kuhn dan pandangan dunia oleh Sadar. Okey, paradigma adalah persamaan anggota komuniti saintifik atau dengan kata lain adalah orang yang mempunyai paradigma yang sama. Komuniti saintifik ini dapat mencapai kata sepakat adanya paradigma sebagai gabungan komitmen kumpulan. Paradigma adalah nilai bersama yang dapat menjadi penentu penting bagi tingkah laku kumpulan walaupun tidak semua anggota kumpulan menerapkannya dengan cara yang sama. Okey, paradigma menunjukkan keanekaragaman
dalam penerapan nilai-nilai bersama yang memenuhi fungsi-fungsi esensi ilmu pengetahuan. Kita beralih pula kepada teori kebenaran performatif. Okey, teori performatif adalah kebenaran yang diputuskan oleh pemegang autoriti tertentu bagi membawa kepada kehidupan sosial yang rukun, berperaturan, tertib dan stabil. Masyarakat beranggapan bahawa perkara yang benar adalah apa yang diputuskan oleh pihak berkuasa walaupun keputusan ini sering bertentangan dengan bukti empirikal. Contohnya apabila kerajaan memutuskan penetapan Hari Raya Aidilfitri kerana sebahagian dari rakyat Malaysia mengikut fatwa ulama maupun organisasi yang berkait mengenai penetapan Hari Raya Aidilfitri. Perkara yang sahih ini harus diputuskan oleh pemerintah selain perkara yang sahih ini harus diputuskan oleh pemerintah. Itu juga contoh lain adalah Perdana Menteri Malaysia iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin memutuskan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan pada 18 Mac bagi membendung gejala pandemik COVID-19. Ini terus merebak ke setiap negeri dan tindakan ini menyebabkan seluruh rakyat Malaysia untuk mematuhi arahan dari pihak autoriti. Teori ini diasaskan oleh John Langshaw Austin dan dikembangkan oleh Peter Scrosson dan Frank Ramsey. Mereka berpendapat bahawa sesuatu kenyataan itu adalah benar sekiranya ianya membentuk satu kejadian realiti. Dalam fasa kehidupan, manusia ni sering kali mengikut kebenaran prestasi. Pemegang kuasa rujukan boleh menjadi pemerintah, pemimpin agama, pemimpin tradisional atau sebagainya. Kebenaran prestasi yang boleh membawa kepada kehidupan sosial yang harmoni, kehidupan agama yang teratur, adat istiadat yang stabil dan sebagainya. Orang yang hanya menekankan dari sudut kebenaran performatif ini tidak terbiasa untuk berfikir secara kritis dan rasional. Hal ini kerana mereka tidak memiliki inisiatif dan inovasi dan terlalu memfokuskan tentang kebenaran itu yang diputuskan oleh pihak berautoriti secara autokrasi di beberapa kawasan. Misalnya ada yang masih berpegang teguh kepada adat kebenaran yang diterapkan dalam kehidupan bersifat mutlak daripada pemimpin. Mereka tidak berani untuk melawan keputusan pemimpin dan tidak terbiasa menggunakan alasan untuk mencari kebenaran. Seterusnya kita beralih kepada perbandingan teori kebenaran struktural paradigmatik dan teori kebenaran performatif. Perbezaan antara dua teori kebenaran ini dinilai melalui dua aspek iaitu ciri-ciri kedua teori dan kelemahan teori kebenaran ini. Bagi aspek ciri-ciri teori kebenaran, kita dapat melihat bahawa teori struktural paradigmatik adalah kebenaran diperoleh daripada andaian dalam pemikiran, manakala teori performatif ini adalah kebenaran diputuskan oleh pemegang autoriti tertentu yang bersifat autokrasi. Seterusnya, teori struktur paradigmatik mempunyai rangkaian fenomena realiti berdasarkan kelompok tertentu dan diterima a priori, manakala teori performatif mempunyai sesuatu kebenaran melalui pelaksanaan keputusan pihak berautoritas seperti pemerintah, pemimpin agama, pemimpin masyarakat dan sebagainya. Akhir sekali, teori struktur paradigmatik, manusia ni bebas mencari kebenaran, manakala teori performatif bersifat autokrasi yang tidak bebas mencari hak kebenaran walaupun bukti kajian yang diperoleh tidak merubahkan pemikiran masyarakat tersebut untuk mengubah pemikiran mereka disebabkan keteguhan diri mereka yang hanya mengikut segala perkara yang diputuskan oleh pemerintah. Dari aspek kelemahan teori struktur paradigmatik boleh menyebabkan pemalsuan paradigma sekaligus menyebabkan teori yang telah ditetapkan ditolak kerana hasilnya yang negatif. Bagi performatif pula, ianya tidak mendidik anggota masyarakat berfikir secara kritis dan rasional kerana sering mengikut telunjuk pemimpin yang menyebabkan masyarakat kurang inisiatif dan inovatif kerana terbiasa mengikut kebenaran secara autokrasi. Baiklah, sebelum mengakhiri video saya pada hari ini, yang terakhir sekali adalah refleksi peribadi diri sendiri. Bagi pendapat saya, sukar bagi diri ini mengetahui mengenai perbezaan antara teori kebenaran, struktur paradigmatik dan kebenaran performatif kerana ia
memerlukan beberapa hari bagi saya mengkaji dan menyelidik nota-nota falsafah dari pensyarah dan mencari maklumat melalui jurnal-jurnal di internet bagi memudahkan lagi pemahaman saya mengenai teori tersebut agar setiap isi yang diambil dari jurnal ini dan diterangkan ada hubung kaitnya dengan ilmu falsafah yang dipelajari. Okey, itu sahaja daripada saya.